Ketiga, pembaziran diteruskan. Mengapa saya kata pembaziran diteruskan? Rakan-rakan media akan ingat pada tahun 2021-2022, panas dalam parlimen, jerit-menjerit katakan bahawa apabila kerajaan, masa itu Kerajaan Perikatan Nasional, katakan mereka akan buat perbelanjaan tambahan untuk pembelian fleet kereta yang baru untuk urusan menteri, iaitu kereta Velfire. Ingat, daripada Proton ke Velfire. Gaduh teruk kat dalam. Hari ini diumumkan akan ada pertukaran tahun depan daripada fleet Velfire kepada fleet EV mewah khusus kepada para menteri. Fleet mewah. Kita baru belanja 2021, 2022. Kena maki menteri-menteri dulu. Kini bila ada transisi, diam, dihalalkan. Tak ada masalah. Bukan itu saja. Pembaziran, bail-out tambahan 2 bilion ringgit yang melibatkan boosted plantation dengan pinjaman bersertakan GG, government guarantee, kerana kegagalan urus tadbir yang berlaku. Boosted plantation ini terletak di bawah LTAT yang menguruskan contohnya fleet LCS yang kalau ikut laporan PAC baru-baru ni tak ada, no progression daripada tahun 2021 hingga ke 2 bulan lepas. No progression. Tambahan kos ada lebih 2 bilion. Kurang kapal daripada 6 ke 5 ada. Above and beyond that, apabila boosted plantation yang turut park bawah LTAT, apabila KLK nak ambil alih tak boleh, kerajaan bail out tambah 2 bilion ringgit. Mereka kata, oh, it's not bail out, pinjaman. Come on, pinjaman plus government guarantee ni bail out lah. Dulu orang sama yang kata ni bukan bail out, kata pinjaman 1MDB plus government guarantee ni bail out. So don't be hypocrite. It is a bail out, let's not hide around it. So itu 2 bilion ringgit. Your money will be at stake. Ketiga, JCOM. Kalian ingat tak dulu? Bila belanjawan 2021-2022, ahli parlimen, dulu pembangkang sekarang kerajaan kata, kita takkan sokong belanjawan kerana duit cukai rakyat dibelanja untuk tujuan cyber trooping. Lihat belanjawan pada hari ini, puluhan juta dibelanjakan untuk JCOM dan ada kenaikan emolumen 30% bagi tujuan JCOM ini. Ini pembaziran. Dulu mereka sendiri umumkan, terang-terang kata tak nak. Kini perkenalkan dengan penambahan emolumen 30%. Ada banyak lagi contoh-contoh lain yang saya akan rungkai dan terangkan semasa ucapan saya. Tapi itu dalam bab pembaziran diteruskan. Dan yang terakhir, janji-janji dilupakan. Ingat janji-janji PTPTN. Anak-anak muda tidak akan lupa perkara ini. Janji-janji PTPTN. Bukan sahaja janji asas, iaitu pembayaran semula hanya akan dibuat apabila tangga gaji mahasiswa graduan itu capai gaji bermaruah. Kalian semua akan lihat ucapan-ucapan yang lepas. Bukan masukkan, I don't want to hold PH accountable for promises 10 years ago. Tak, saya katakan janji yang baru-baru ni mereka lakukan. Tapi apa yang berlaku, kalau kamu lihat perincian, tadi nampak seperti okey, oh kita tetap akan berikan diskaun pembayaran semula. Sebab dulu minggu lepas teruk. But look at the details. The devil is always in the details. Pembayaran diskaun bagi pembayaran semula itu telah dikurangkan 50%. Tahun lepas, pembayaran semula peluh diskaun 20%. Tadi diumumkan 10%. Ada pengurangan 50%. And this is something which is very basic. Dulu mereka umumkan jauh lebih banyak, ya. Oh, tak, bukan setakat diskaun. Pembayaran semula hanya akan bermula bila tangga gaji dah tinggi. Ini benda yang dilakukan oleh kerajaan lepas pun mereka tak boleh teruskan, which is they reduce discount bagi mahasiswa by 50% benchmark to last year. Daripada 20% ke 10%. Saya tak payah katakan soal tol yang memang tak ada langsung appear, walhal diumumkan tahun lepas mereka akan mansuhkan tol, peruntukan yang adil kepada pembangkang. I want you to look again, the devil is always in the details. Kamu lihat dekat dalam peruntukan pejabat Perdana Menteri ada kenaikan yang luar biasa, the biggest increase I think. Almost 30 to 40% increase peruntukan pejabat Perdana Menteri. You look deeper. Projek Mesra Rakyat 444 million itu PMR ni adalah peruntukan yang diturunkan kepada ahli-ahli parlimen, 2 juta ringgit untuk bina tandas, baik pulih sekolah, ya, untuk bina jambatan yang dah roboh. Ini bukan untuk saya, Syed Saddiq atau ahli parlimen pembangkang. Ini untuk orang susah dekat kawasan tersebut. So walaupun peruntukan itu ada, tapi tak disalurkan langsung. Sama seperti tahun lepas. Minta maaf, tahun ni. Peruntukan
Itu ada in the book, in the belanjawan tu ada. Tetapi sampai ke hari ini kita dah masuk ke bulan ke berapa? Ya? Masih tak ada lagi. Bulan 10, bulan 11 tak ada. Almost end of the year. So orang nak tanya, duit tu pergi mana? Duit tu pergi mana? Bukan saja projek mesra rakyat, banyak lagi yang lain yang disenaraikan. So akhirnya dalam bab ini janji-janji dilupakanlah. So I want to answer very briefly dalam bab ini kerana semalam saya lihat video yang berhormat Menteri Ekonomi yang menipu terang-terang. Dia katakan, peruntukan kepada pembangkang ini, kepada kawasan pembangkang tu ada, jangan risau. Cuma dia tak pergi melalui ahli parlimen pembangkang. Don't lie. Saya nak terangkan one by one. First, dia kata perkara tersebut. Peruntukan tu ada, tapi dia tak adalah pergi kat poket ahli parlimen. Kedua, kita tak nak berikan kepada pembangkang kerana isu urus tadbir. Seperti ahli parlimen pembangkang dia dapat duit masuk ke dalam poket. Let me explain the process. Jangan tipu, rakyat tahu benda ni. Kenapa saya kata dia tak pergi ke pembangkang? Kalian ada baca artikel Menteri ahli parlimen Bangi katakan dia terpaksa belanjakan RM300,000 untuk naik taraf baik pulih klinik kawasannya. Dia boleh kerana dapat peruntukan di MUA. Maksudnya tak dapat langsung. Kita nak baik pulih klinik, naik taraf klinik, baik pulih sekolah, bina dewan, jambatan yang dah roboh, tak ada. Itu baru di MUA. Bayangkan RM4 juta kali semua kawasan pembangkang, tak dapat langsung RM0 Malaysia. So jangan tipu. Cakap duit tu ada diturunkan, tidak diturunkan langsung. Maksudnya, kawasan kerajaan dapat RM4 juta, kawasan pembangkang dapat RM0 Malaysia. That is clearly recorded and do not lie to the people. Kedua kata, kerana ini isu urus tadbir. Kerana pembangkang tak nak tanda tangan kerana isu urus tadbir. Dia tak tahu ke bagaimana nak mohon? Saya, Syed Saddiq, kalau nak bina dewan, bukan duit pergi ke saya pass ke kontraktor. Cara dia adalah, saya hanya key in dalam sistem ICU. Saya nak bina dewan. Selepas saya key in, pejabat daerah, penjawat awam yang akan uruskan. Buat secara tender terbuka, kos terbaik. Siapa yang boleh berikan kualiti terbaik. Tidak diuruskan oleh ahli parlimen. So apa isu urus tadbir? Akaun itu audit oleh kerajaan mereka. So don't lie, ini bukan isu urus tadbir. Apa urus tadbir yang dikenakan ke atas parlimen pembangkang sama yang dibuat oleh parlimen kerajaan. So kenapa tak kenakan the same standards kepada parlimen kerajaan? Dia boleh tipu kata, kita nak kasih duit kat TikTok. Benda ni, you are in government, you can audit. Ni bukan duit untuk TikTok, ni duit untuk bina dewan, sekolah, tandas dan yang lain. Kecuali kalau bina dewan, baik pulih sekolah, tandas, tolong cikgu-cikgu keluarga susah, nak dapatkan bantuan-bantuan asas, bakul makanan, nak berikan susu kepada keluarga susah, mungkin itu bagi mereka TikTok lah, tak masuk akal. So be truthful to the people, don't lie dalam bab ini. So saya kena terangkan perkara ini kerana semalam dikongsikan. So itu 4 perkara. Rumusannya, subsidi rakyat dikurangkan, cukai rakyat dinaikkan, pembaziran diteruskan dan janji-janji dilupakan. Dan kumpulan pertengahan paling teruk terhimpit. Terima kasih.